Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini saya akan terangkan tentang topik yang ketiga, Kerajaan Malaysia. Konsep demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen bermaksud pemerintahan ini dijalankan secara perwakilan dan perwakilan tersebut akan dipilih menerusi proses pilihan raya. Kalau di Malaysia kita menggunakan proses pilihan raya umum. Struktur pemerintahan di Malaysia meletakkan Parlimen Persekutuan sebagai perkara yang paling tinggi dalam hierarki pentadbiran, dan di bawahnya kita ada Yang di-Pertuan Agong ataupun YDPA. Di bawah YDPA akan ada dua dewan, iaitu Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Bagi topik ini, kita hanya menyentuh tentang Yang di-Pertuan Agong. Bagi Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat, kita akan sentuh pada topik yang seterusnya. Konsep Raja Berperlembagaan. Konsep ini bermaksud sistem beraja mengikut perlembagaan. Bermaksud YDPA berada di bawah perlembagaan walaupun beliau merupakan Ketua Negara Malaysia. YDPA akan bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri. Ketua Negara Malaysia dipegang oleh Yang di-Pertuan Agong ataupun YDPA, manakala Ketua Kerajaan Malaysia dipegang oleh Perdana Menteri. Di peringkat negeri pula, Sultan akan bertindak sebagai Ketua Negeri bagi negeri-negeri yang ada Sultan lah. Tetapi untuk negeri yang tiada Sultan, contoh macam Melaka dan juga Pulau Pinang, Ketua Negerinya ialah Yang di-Pertuan Negeri atau YDPN. Bagi Ketua Kerajaan Negeri pula, negeri yang ada Sultan digelar sebagai Menteri Besar. Negeri yang tiada Sultan ataupun YDPN ini, Ketua Kerajaan Negerinya ialah Ketua Menteri. Subtopik yang ketiga ialah Yang di-Pertuan Agong. Antara fungsi YDPA dalam badan eksekutif ialah melantik Perdana Menteri, Menteri-Menteri Kabinet dan juga timbalan-timbalan menteri di bawah perkara-perkara yang disenaraikan seperti di skrin. Yang kedua, memecat menteri-menteri selain daripada Perdana Menteri di bawah perkara 43/5, mengisytiharkan darurat perkara 150/1 dan melantik dan memecat ahli-ahli Suruhanjaya dan majlis yang ditubuhkan oleh perlembagaan. Antaranya ialah Suruhanjaya Pilihan Raya, Majlis Angkatan Tentera. Yang ini pula merupakan antara kuasa YDPA menurut budi bicara. Kalau tadi dalam badan eksekutif, sekarang ini kita refer kepada menurut budi bicara. Yang pertama, melantik Perdana Menteri di bawah perkara 40/2/A, tidak mempersetujui permintaan membubarkan Parlimen di bawah perkara 40/2/B, meminta supaya diadakan suatu mesyuarat Majlis Raja-Raja MRR yang semata-mata mengenai keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran Dululi Yang Maha Mulia Raja-Raja di bawah perkara 40/2/C serta memberikan penganugerahan kepada orang-orang tertentu. Biasanya kalau anugerah ni diberikan semasa hari ulang tahun YDPA tersebutlah. Antara fungsi YDPA dalam balan perundangan pula ialah YDPA adalah sebahagian daripada Parlimen perkara 44. Kuasa untuk memanggil Parlimen perkara 55/1, memberhentikan atau membubarkan Parlimen di bawah perkara 55/2 dan tidak mempersetujui permintaan membubarkan Parlimen perkara 40/2/B.
serta mempersetujui rang undang-undang RUU untuk dijadikan undang-undang di bawah perkara 66(1) kecuali perkara 66(4)B. Antara fungsi YDPA dalam badan yang terakhir ialah badan kehakiman. Yang pertama, melantik Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan, Hakim-Hakim Besar Mahkamah Tinggi dan Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi di bawah perkara 122B. Kedua, melantik Suruhanjaya Perkhidmatan dan Kehakiman di bawah perkara 138 serta kuasa mengampuni kesalahan-kesalahan di Mahkamah Tentera, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan juga Labuan di bawah perkara 42(1) dan Mahkamah Syariah di negeri-negeri yang tiada sultan iaitu Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan juga Sarawak, serta Wilayah Persekutuan di bawah perkara 42(10). Terdapat juga kuasa lain yang dipegang oleh YDPA, antaranya ialah pemerintah tertinggi di bawah Angkatan Bersenjata iaitu Angkatan Tentera Malaysia atau ATM, dan ATM ini meliputi 3 cabang ketenteraan iaitu TUDM, Tentera Udara Diraja Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan Tentera Darat Malaysia TDM, serta Ketua Agama Islam bagi negeri-negeri yang tiada sultan. Terdapat juga perkara yang tidak boleh dilakukan oleh YDPA. Antaranya ialah tidak boleh memegang apa-apa jawatan yang boleh mendatangkan persaraan. Sebagai contoh, sekiranya Agong ini ingin bekerja sebagai penjawat awam. Contoh, penjawat awam ni ada saraan dia bersara pada umur 60 tahun. Itu contoh dia. Yang kedua, tidak boleh ambil bahagian dalam perniagaan. Contoh, Agong memegang jawatan sebagai CEO syarikat Megah Holding. So, dia tak boleh pegang CEO itu sebab CEO Megah Holding merupakan satu perniagaan. So, dia tak boleh pegang. Yang ketiga, tidak boleh tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja meninggalkan persekutuan lebih daripada 15 hari kecuali atas urusan rasmi negara. Bermaksud, contoh, Agong nak keluar pergi overseas, meninggalkan persekutuan, bermaksud Malaysia ini atas urusan peribadi, pergi melancong ke, berjalan ke lebih daripada 15 hari, tak boleh. Tapi untuk urusan rasmi negara, baginda boleh berbuat demikian. Mahkamah khas bagi golongan raja ataupun sultan, mereka juga memiliki mahkamah yang tersendiri, di mana di mahkamah ini akan membicarakan kes-kes sivil dan juga jenayah seseorang raja atas sifat peribadi. Maksudnya, sekiranya raja itu bersifat materialistik, kebendaan, baginda senang untuk menerima rasuah. Kesalahan rasuah tersebut merupakan kesalahan atas sifat dia yang tersendiri. Maka kesalahan tersebut akan dibicarakan di mahkamah khas ini. Bagi proceeding case di mahkamah khas ini akan diadakan secara tertutup. Keputusan akan diputuskan mengikut pendapat majoriti. Keputusan yang telah pun dibuat adalah muktamad dan keputusan tersebut tidak boleh dicabar oleh mana-mana mahkamah atas apa-apa kesalahan alasan sekalipun. Seterusnya kita akan lihat bagi Majlis Raja-Raja, di mana tugas MRR ialah memilih Yang di-Pertuan Agong dan juga timbalan Yang di-Pertuan Agong. Tugas yang kedua, melantik anggota mahkamah khas. Mahkamah khas bagi raja-raja tadi dilantik oleh MRR. Yang ketiga, setuju dan juga tidak mempersetujui apa-apa perbuatan, amalan, upacara keagamaan di persekutuan, di Malaysia. Dan yang terakhir, tugas MRR ialah membuat dan juga memberi nasihat bagi apa-apa lantikan yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja.
Keahlian bagi MRR terdiri daripada semua sultan dan yang di-Pertuan Negeri atau YDPN. Yang kedua, penyimpan mohor besar raja-raja. Okey, bertindak sebagai setiausaha mesyuarat MRR. Manakala bagi YDPA, baginda bukanlah ahli MRR. Baginda hanya hadir sebagai ketua negara diiringi oleh Perdana Menteri sebagai penasihat. Siapakah penyimpan mohor besar raja-raja? Biasanya kita akan nampak muka penyimpan mohor besar raja-raja ni semasa umumkan hari raya puasa, hari raya haji ataupun bulan Ramadan. Okey, itu tugas yang paling orang nampak. Dalam masa yang sama, beliau juga bertindak sebagai penyimpan mohor besar dan setiausaha mesyuarat MRR. Jawatan ini akan dipegang selama mana diperkenankan oleh MRR. Subtopik yang seterusnya ialah Ketua Audit Negara. Pelantikan Ketua Audit Negara dilantik oleh YDPA atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Ketua Audit Negara ini ada dua tugas. Yang pertama mengaudit, yang kedua melapor. Untuk pengauditan, beliau akan memeriksa, menyiasat dan juga mengaudit segala akaun kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Akaun kumpulan wang yang ditubuhkan secara berasingan oleh persekutuan dan kerajaan negeri. Akaun yang terakhir ialah akaun pihak berkuasa awam. Tugas yang kedua, membuat pelaporan di mana hasil audit tadi akan dihantar kepada, untuk akaun kerajaan persekutuan akan dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Manakala bagi akaun kerajaan negeri ataupun pihak berkuasa awam akan dihantar kepada Sultan atau YDPN untuk dibentangkan di Dewan Negeri. Subtopik yang terakhir ialah jawatan kuasa kira-kira wang negara atau PAC. PAC ini akan dianggotai oleh wakil rakyat dalam parti politik utama yang ada di dalam parlimen. Objektif penubuhan PAC ini adalah untuk memastikan accountability pengurusan kewangan awam oleh pegawai-pegawai awam. Itu saja penerangan bagi topik kali ini. Jangan lupa subscribe dan ikuti kami di Anis Fazlin Pengajian Am Channel. Jumpa lagi. Bye-bye.